Saya memang bersetuju bahawa kalau kita lihat untuk kita pulihkan semula atau resuscitate the economy, adalah perlu bahawa kita berikan suntikan. Dan seperti yang disebut oleh Yang Berhormat Pak Dickson, ini tidak akan memberikan kesan yang teruk kepada bank-bank. 2019, bank-bank telah mencatat keuntungan sebanyak 32 bilion ringgit. Dan Yang Berhormat Menteri Kewangan telah menyatakan bahawa untuk tempoh 6 bulan ini apabila moratorium pinjaman bank dilaksanakan, kos pada mereka adalah hanya 6.4 bilion. Tapi 6.4 bilion ringgit ini telah memberikan kemudahan kepada jumlah pinjaman sebanyak 66.6 bilion ringgit. Itu satu bantuan yang amat besar. Dan sebagai bekas CEO CIMB, saya rasa Yang Berhormat Menteri Kewangan pun faham macam mana pentingnya bantuan kewangan ini kepada bukan sahaja 7.7 juta individu rakyat Malaysia, tapi juga 300,000 syarikat-syarikat SME. Sampai 8 juta yang akan mendapat manfaat. Mengapa tidak kita lanjutkan di mana kosnya hanya 6.4 bilion? Sekiranya bank tak mau jalankan corporate social responsibility, surat untung 32 bilion, tak mau keluarkan lagi 6.4 bilion ringgit. Saya nak meminta bahawa pihak kerajaan janganlah kedekut sangat. Keluarkan 6.4 bilion ringgit yang boleh bantu 8 juta individu dan syarikat. Itu permintaan ikhlas daripada pihak kami. Itulah sebabnya kami inginkan jumlah ini digandakan. Contohnya, kita lihat tentang SME financing. RM3,000 diberikan kepada 700,000 syarikat SME. Sudah habis. Banyak yang minta tapi tak dapat. So itu sebab kita perlu gandakan lagi. Kerana keadaan ekonomi teruk. Sekarang telah turun 17.1%. Tentu ada pihak yang cakap, oh ini akan kembali pulih tahun depan. Tapi mengapa kita kena tunggu tahun depan? Kalau tunggu tahun depan, yang mati takkan boleh hidup kembali. Dia tak akan hidup kembali. Yang syarikat yang tutup, dia tak akan buka semula. Yang hilang pekerjaan, macam mana mereka nak tahan, nak survive? Itu sebab lebih baik kita bantu sekarang daripada tunggu tahun depan. Itulah sebabnya kita minta, pihak kami minta, gandakan program prihatin ini. Daripada 45 bilion kepada 90 bilion. Dan tadi yang betul, kalau kita lihat dari segi kenaikan utang, sekarang dinaikkan kepada 60%. Sekiranya kita gandakan 45 bilion, dia juga akan bantu. Saya sikit habis air ini. Dia juga akan bantu perkembangan ekonomi. Saya yakin dia tidak akan lebih 60% dari segi utang untuk GDP. Dan fiscal deficit, kalau kita kira, mengikut perkiraan yang diberikan oleh Yang Berhormat Menteri Kewangan, dengan 45 bilion ringgit ini, fiscal deficit adalah di antara 5.8 hingga 6%. Kalau kita tambah 45 bilion ringgit lagi, kira-kira 9%. Saya rasa kita boleh tahan. Kerana fiscal deficit yang paling teruk dalam sejarah Malaysia adalah tahun 81-82. Di antara 15.1% hingga 16.2%. So 9% bukanlah sesuatu yang amat membimbangkan, dan saya yakin sungguh pun mungkin akan dapat perhatian daripada syarikat dana asing, tapi yang penting ialah menyelamatkan pekerjaan dan perniagaan rakyat Malaysia. Itu yang penting. Sila Yang Berhormat Barang Terap. Terima kasih Bagan bercakap tentang soal moratorium tadi. Dah dapat 6 bulan dicadang untuk ditambah lagi 6 bulan. Saya ingat bercakap juga tentang inclusivity, ya. Saya rasa ada satu lagi kelompok dalam masyarakat kita, sementara orang lain yang bankable ni dapat moratorium, ada sekelompok Yang Amat Bagan, mereka yang membuat pinjaman skim micro kredit, cukup mikro, iaitu yang seumpama amanah ikhtiar dan sebagainya. Mereka ni tak dapat moratorium seperti mana yang dikecapi oleh SMEs dan juga mereka yang lain. Jadi apa pandangan Yang Amat Bagan terhadap mereka yang membuat pinjaman mikrokredit seumpama amanah ikhtiar ini, supaya mereka juga dapat nikmat moratorium ini
supaya yang mereka pinjam nak bayar balik tiap-tiap minggu tu boleh mereka gunakan untuk belanja bagi keluarga dan kemudiannya terus menyuntik dalam ekonomi negara. Terima kasih. Ini saya memang bersetuju. Rakan saya yang juga mantan Timbalan Menteri Kewangan. Kerana ini amat penting. Apa yang berlaku ialah kita lihat tentang bank-bank, kita tidak lihat tentang microcredit. Apa yang kita sebut dalam istilah ekonomi, those that slip between the cracks. Kita harap bahawa Yang Berhormat Menteri boleh berikan perhatian supaya yang slip between the cracks dengan izin, ini boleh diberikan perhatian. Dan saya memang sokong bahawa ini dilanjutkan. Bukan sahaja dilanjutkan, diperluaskan kepada mereka, tapi dilanjutkan sehingga bulan Mac 31 tahun depan. Itu amat penting. Dan saya nak berikan satu angka di sini. Ini daripada Jabatan Perangkaan. Di mana pada bulan April, 84% daripada pekerja-pekerja di sektor swasta telah mengalami masalah potong gaji. Itu Jabatan Perangkaan. Dan Bank Negara juga melaporkan bahawa dalam suku kedua, gaji dalam sektor swasta telah turun 5.6% berbanding tahun lepas. Suku pertama naik 20.1%. Suku kedua turun 5.4%. Oleh itu 5.6%. Oleh itu adalah penting bahawa kita lanjutkan bukan sahaja moratorium tapi juga gandakan itu skim ataupun package rancangan ekonomi ini. Ini adalah sesuatu perkara yang amat penting, Datin, betul. Kerana kalau tidak dia akan Bagan Sepang. Baik. Nanti kena bagi sedikit masa tambahan. Sikit je Bagan. Bagan, saya nak minta pandangan Bagan. Kalau kita lihat dalam rang undang-undang ini untuk threshold dengan izin insolvency ataupun kebangkrapan, dan dalam fasa 20 hanya meletakkan sebanyak RM100, RM100,000. Setuju tak dengan saya? Sebenarnya jumlah ini pun adalah kecil. Kalau kita lihat di Singapura, jumlah dia untuk personal insolvency adalah Singapore dollar 60,000 dan untuk corporate sebanyak 100,000 Singapore dollar. Sedangkan di sini tidak ada beza. Dia meletakkan satu saja, iaitu individual, bukan melibatkan corporate. Saya lihat dalam peruntukan tidak ada pun pasal corporate. Jadi setuju tak? Kalau 100,000 ni terlalu kecil, terlalu rendah, kadang-kadang bila interest pun dah boleh mencecah 100,000. Jadi boleh kita naikkan lagi 100,000 tu bukan pada 1,000. Setuju tak? Ini tentu kita akan bincang dalam rang undang-undang yang akan datang. Dan saya rasa apa yang diutarakan oleh Yang Berhormat memang sesuatu yang harus diberikan perhatian. Tapi di sini bila sebut tentang Singapura, semalam Singapura pun dah umumkan bagi suntikan tambahan 8 bilion Sing dollar. Terima kasih Yang Berhormat daripada mana? Sepang. Tambahan 8 bilion Sing dollar. Dan mereka telah keluarkan sebelum ini 100 bilion. So apakah jumlah 45 bilion ringgit tambahan kalau berbanding dengan jumlah yang dibelanjakan ini? So itu sebabnya kita mampu untuk menanggung dia. Biar kita lihat jawapannya oleh Yang Berhormat Menteri Kewangan bahawa yang jumlah 45 bilion ini akan diperolehi daripada pinjaman pasaran domestik. Dan kalau kita lihat di dalam pasaran domestik, sekarang dana yang sedia ada adalah 1.6 trilion. Memang dapat kecairan yang perlu untuk meminjam 45 bilion ringgit lagi. Nah, saya minta bahawa pinjaman ini dibuat supaya kita boleh bantu. Kalau negara-negara lain ada buat tambahan, mengapa tidaknya? So di sini Dato' Yang Dipertua, saya minta bahawa kita berikan perhatian yang sewajarnya. Saya sudah tak ada masa. Boleh tambah 5 minit lagi. Kalau tidak, saya tak cukup masa. Lunch time, Yang Berhormat. 5 minit lagi. Yang lain-lain pun 5 minit lagi. Saya tak ada habis. So di sini saya ingin... Yang Berhormat, apakah Yang Berhormat telah lakukan sedang Januari sampai Februari? COVID sudah menyerang kita. Apa yang kerajaan telah lakukan Januari sampai Februari? Ini saya nak tanya, ada bukan nak tanya saja. Ini bukan
Bukan nak ganggu, nak tanya. COVID, ya. Apa yang COVID Muhammad telah telah mula lakukan serang sama kita. daripada Januari Dan kita pun sampai ada package Februari. rasangan Itu saja. sebanyak Yang Muhammad Arau, ya. Yang Muhammad Arau, saya duduk. Tak, yang Muhammad diberi laluan sebenarnya. Yang Muhammad, tolong. Kita tak ada masa ni, Teruskan. Terima kasih. So, itu masa kita telah buat itu package rancangan 20 bilion. Tapi nak buat lebih baik banyak. Tapi ada perubahan kerajaan telah kena sekat oleh kerana perubahan kerajaan kepada Perikatan Nasional. 36.6. Sekejap. Ya. 36.6 point order untuk Jelutong. Dia kata pasal malam. Jadi dia buang masa saya lah. Betul. Ini adalah merupakan kebodohan statement. Bagi tahu Pak Arau lah, ini bukan. Tolong duduk. Kita beri Yang Muhammad, tolong. Yang Muhammad Arau. Pak Speaker, Arau Saya tahu tadi Yang Muhammad Jelutong sebenarnya Yang Muhammad Bagan memberi laluan. Jadi lantai percakapan adalah berada di tangan Yang Muhammad Arau. Boleh kita sambung sekarang? Silakan. Ya. Terima kasih. Ini Yang Muhammad Jelutong dikenali seluruh Malaysia sebagai Yang Muhammad ahli parlimen saya pasal teruskan. malam. Mana teruskan. Ya. Tuan yang betul. Dari segi kadar pengangguran, sungguh pun telah turun kepada 4.9%. Kita harus mengambil kira bahawa apabila moratorium akhir dan juga skim penjana akhir, yang bimbang ialah kadar pengangguran akan naik. Itulah sebabnya saya sekali lagi meminta dengan penuh keikhlasan bahawa sekiranya boleh dinaikkan 45 bilion, kita akan ketepikan kepentingan politik. Bahawa pihak pembangkang sedia untuk sokong rang undang-undang ini 100% dengan syarat ia mesti naik 45 bilion lagi. 45 bilion ringgit lagi, kalau boleh naik 45 bilion ringgit, tak ada belah bagi, kita sokong. Belah bagi untuk sokong boleh. Tapi naik 45 bilion ringgit ni, marilah kita cipta sejarah. Kerana kita mau selamatkan ekonomi negara. Kita lihat dari segi penurunan pertumbuhan ekonomi serius. Tak pernah teruk seperti sekarang. Kita kena serius. Dan serius bukan untuk kita tunggu bahawa keadaan akan pulih tahun depan. Tolong. Tidak. Datuk betul. Bahayanya ialah apabila kita tunggu sampai tahun depan. Kita tidak tahu berapa banyak yang telah pun kehilangan pekerjaan, berapa banyak perniagaan yang sudah gulung tikar, berapa banyak yang mungkin tidak boleh hidup lagi masa itu. Ia sudah terlibat. Oleh sebab itu, saya sekali lagi meminta dengan tambahan 45 bilion ringgit lagi. Bukan satu jumlah yang besar. Bukan sesuatu yang tidak mampu ditanggung oleh kerajaan persekutuan. Pihak pembangkang sedia sokong rang undang-undang ni. Tanpa 45 bilion ringgit, kami rasa ia tidak mencukupi. Ia seperti mencurahkan air di daun keladi. Kerana tak cukup untuk menangani masalah pengucupan ekonomi. Sekali lagi, tambah 45 bilion untuk selamatkan rakyat Malaysia. Saya percaya bank-bank semua mesti berganding bahu. Tahun depan kita minta lain kalau tak cukup. Tahun depan kita boleh minta lagi Yang Muhammad. Kita boleh minta lagi. Tak payah. Yang Muhammad. Silakan. Jangan nak umpan lah Yang Muhammad. Bagi RM30 duit wallet lah. Sila akhirkan. Umat Menteri Kewangan bagi RM50. So di sini saya minta, kita mula sebagai permulaan sebelum COVID RM30. Tapi dengan COVID RM50, saya minta tambah lagi RM50 jadi RM100. Zaman yang berumur kata hutang banyak, negara nak bankrupt. Terima kasih semua. Oleh kerana masa dah pukul 1, saya ingin berhentikan persidangan ini sehingga pukul 2.30. Tetapi sebelum itu, saya ingin umumkan barisan pembahas seterusnya. Selepas ini pada 2.30 Yang Berhormat Kinabatangan, disusuli Yang Berhormat Permatang Pauh, kemudiannya Yang Berhormat Tanjung Karang,
dan disusuli pula oleh Yang Berhormat Kopeng. Datuk Betul. Saya tahu bila Menteri akan gulung. Boleh jadi Isnin. Isnin akan gulung. Isnin, ya. Baik, Sebab terima kasih. Ramai Terima pemalas. kasih. Terima kasih. Terima kasih. Saya nak mengucapkan selamat awal Muharram. Terima kasih. Assalamualaikum semua. Lu mau bankrupt, sekarang negara minta tambah. Dulu mana ada krisis. Aku cakap bankrupt, sekarang minta tambah. Bankrupt kena rasuah. Soal Bila tangan ni krisis COVID kena tak tambah masalah. lah. Takkan bankrupt oleh kerana rasuah. Balik belajar debate dulu lah lepas